Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Seperti yang kita tahu, malam semalam sahabat-sahabat semua diadakan debat ekonomi ya bersama YB Rafizi Ramli dan juga Syaril MP daripada Bacok, iaitu daripada Parti PAS, sahabat-sahabat semua. Namun apabila kita melihat debat ini sahabat semua, dan juga saya membaca respon-respon warganet ya, rakyat Malaysia di Facebook, di Twitter, di media sosial. Ya, ramai yang beranggapan, khususnya punya Kompas, kononnya kehebatan wakil calon daripada mereka yang berdebat dengan Rafizi. Itu antara kenyataan-kenyataan ya daripada walaun-walauntit. Tetapi berlainan pula pandangan daripada rakyat Malaysia ya, yang mana kita lihat mereka menganggap bahwa 90% kemenangan itu dengan isi yang padat jelas adalah daripada YB Rafizi Ramli berbanding 10% daripada wakil daripada MP Bacok Parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Ini antara kenyataan mereka yang mana mengatakan MP Bacok hanya ya datang bukan untuk berdebat, tetapi beliau datang untuk berkempen. Ya, antara yang dilakukannya adalah untuk menyerang pribadi. Kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerang pribadi YB Rafizi Ramli sekali. Jadi jelas sahabat semua, ini adalah standard yang ada pada pendebat daripada Parti PAS ini, yang hanya tahu ya walaupun ini debat tetapi apa yang dilakukannya itu lebih tertumpu kepada menyerang, berpolitik, ya, menggunakan agama ya untuk mengiyakan dalil-dalil yang beliau keluarkan, sahabat-sahabat semua. Selain itu juga ada di antara perkara yang diulasnya itu bukan ulasan daripada pribadinya, melainkan ulasan mantan-mantan Perdana Menteri sebelum-sebelum ini. Diulasnya semula tentang apa yang mereka lakukan, tentang apa yang Mahathir buat, dilakukan oleh Perdana Menteri ya sebelum-sebelum ini, sahabat-sahabat semua. Itu antara yang dilakukannya. Dan yang paling menyeronokkan dan juga menggemparkan ya apabila beliau ya membaca membaca setiap kenyataannya itu, sehingga satu masa Rafizi Ramli membuat kenyataan, adakah ini debat ataupun kelas membaca, sahabat-sahabat semua. Wow, itu dia. Tapi sebelum saya teruskan, mari kita tonton video ini. Apakah yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli selepas sahaja perdebatan itu selesai, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita tonton bersama video ini. Debat ni dia tak ada menang dan kalah. Dia siapa yang datang berdebat, yang paling penting ialah apa yang kita nak sampaikan. Jadi ukuran kualiti sesuatu debat itu ialah sama ada mesej yang kita nak sampaikan itu betul-betul difahami oleh audiens kita kan. Jadi yang lain pasal debat itu is just part and parcel of the props. just nak bagi orang beri perhatian. Jadi di pihak saya ingat segala yang perlu saya jelaskan untuk memahamkan lagi orang ramai mengenai satu cabaran ekonomi kita, kemudian mengenai kerangka ekonomi madani. Saya ingat semua itu saya berharap dia sampailah kepada orang, dan yang lebih penting ialah melalui budaya debat begini dia akan meyakinkan lebih ramai rakyat Malaysia ni supaya ambil masa untuk memahami sesuatu perkara dalam suasana yang masyarakat kita ni kadang-kadang dia ada short termism. Dia ingat satu perkara itu boleh difahami dengan 3 saat, 4 saat. Dan itu berbahaya untuk masyarakat kan. Jadi dari segi itu saya ingat insya-Allah dia tak penting siapa kata apa. Yang penting ialah ia sebahagian daripada tugas saya pun sebagai Menteri Ekonomi untuk terus memberi pencerahan kepada rakyat mengenai cabaran-cabaran ekonomi kita, supaya bila kita laksanakan satu persatu, rakyat sebenarnya boleh faham kenapa dasar ini dibuat, kenapa program ini dibuat. Terbaik sahabat semua, itu dia jawapan ataupun komen daripada YB Rafizi Ramli ya selepas sahaja debat itu selesai. Kita boleh nampak ya kerendahan diri ya YB Rafizi Ramli, walaupun kita lihat agak lucu ya
inilah kali pertama kita melihat perdebatan ya yang menggunakan sesi membaca. Sesi membaca daripada pihak pendebat lain, iaitu MP Bacok ini, sahabat semua. Memang hancur. Ya, tidak pernah dalam sejarah ada sesi perdebatan sebegini rupa. Dan yang lebih mengejutkan kita adalah setiap kali apa yang keluar daripada mulut Bacok ini, MP Bacok ini, daripada parti PAS ini, tidak lain tidak bukan, sahabat semua, ya, menfitnah. Satu fitnah yang saya ingat pada malam semalam adalah dikatakan bahwa kerajaan persekutuan menganaktirikan Kelantan. Ya, tidak memberikan peruntukan sebanyak mana peruntukan yang diberikan oleh Muhyiddin Yassin, Kerajaan Perikatan Nasional semasa PAS bersama dengan mereka. Namun sahabat semua, ini sebenarnya adalah satu fitnah terang-terangan, ya, yang cuba membina persepsi kononnya kerajaan hari ini menganaktirikan kerajaan pembangkang seperti Kelantan. Tetapi apa yang sebenarnya perkara ini sebenarnya sudah dijelaskan, ya, dicerahkinkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, banyak lagi, ya, YB Rafizi Ramli seringkali juga mengatakan perkara ini. Ya, kalau kita lihat ya, peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan pada bajet madani yang telah diumumkan sebelum ini adalah lebih tinggi berbanding dengan bajet yang diberikan oleh Muhyiddin Yassin ketika beliau menjadi Perdana Menteri kepada Kelantan. Dan pada ketika itu PAS juga bersama dengan kerajaan, bersama Muhyiddin. Tetapi hari ini, ya, MP Bacok Sahir ini mengatakan kononnya peruntukan yang diberikan oleh Muhyiddin lebih banyak berbanding dengan bajet peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini. Jadi jelas sahabat semua, sekali lagi, ya, kalau kita adakan debat menfitnah, yang pastinya PAS, MP-MP daripada PAS, pemimpin-pemimpin daripada PAS ini pasti menang kerana kepakaran mereka adalah menfitnah. Tetapi apabila debat berkaitan dengan ekonomi, memang ke laut, sahabat-sahabat semua. Hancur. Ulasannya berulang-ulang, membaca teks, ya, tidak ada spontaneous di sana. Ya, apabila ditanya oleh YB Rafizi Ramli, adakah hutang itu harus dibayar seperti mana yang dilakukan oleh Kelantan, ya, cuba poksilap, ya, untuk memasukkan hutang mereka agar diselesaikan oleh pihak persekutuan. Ini sudah salah, sahabat semua. Hutang itu harus dibayar. MP Bacok ini juga bersetuju bahwa hutang yang dibuat oleh Kerajaan Kelantan harus dibayar oleh Kerajaan Kelantan. Bukan apabila diberikan keuangan peruntukan oleh Kerajaan Persekutuan, apa yang mereka buat? Adakah mereka membayar hutang? Tidak, sahabat semua. Anda harus ingat apa yang mereka lakukan, yaitu membeli kereta Mercedes untuk pemimpin-pemimpin PAS, esko-esko mereka, menteri besar, timbalan menteri besar, sahabat semua. Itu yang mereka lakukan. Mereka tidak ingat tanggung jawab mereka kepada rakyat. Ini, ya, antara perkara yang amat memalukan. Dan MP Bacok ini sendiri bersetuju, ya, agar hutang harus dibayar apabila YB Rafizi Ramli memberikan soalan kepada beliau. Jadi kepada pimpinan-pimpinan PAS di Kelantan itu, di Kedah ataupun di Terengganu ataupun di mana-mana yang dipimpin oleh ataupun ditadbir oleh PAS, kalau Anda berhutang, bayar hutang. Jangan poksilap supaya Kerajaan Persekutuan itu membayar. Itu dia. Memalukan. Memang hancur, sahabat-sahabat semua. Apabila beliau memberikan ulasan, dia akan sertakan dengan dalil. Tidak ada perkara baru. Dia hanya menunggukan setiap kali kenyataan-kenyataan yang diambil daripada kenyataan ataupun tindakan ataupun perkara yang dilakukan oleh mantan menteri-menteri, Perdana Menteri sebelum ini, lalu selepas itu disertakan dengan hadis. Ya, itu dia, sahabat semua. Itu yang dilakukan. Ya, berbeza pula dengan YB Rafizi Ramli, sahabat semua. Pandangan saya, apabila Rafizi Ramli memberi hujah awalnya dengan jelas, ya, apa model ekonomi baru yang dilakukan oleh Malaysia. Contohnya tenaga boleh ubah, itu adalah model ekonomi baru yang tidak pernah dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini. Dan kerana itulah, ya, kerana model ekonomi baru inilah yang juga turut dimasukkan dalam ekonomi bajet madani, belanjawan madani, ataupun ekonomi madani yang dilancarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini membuatkan ramai pelabur, ya, antaranya yang datang daripada Jerman itu, sahabat semua, saya lupa nama dia,
turut membuat keputusan untuk melabur ke dalam negara kita karena adanya dasar yang baru ini, ekonomi baru ini yang dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan sehingga pelabur masuk ke dalam negara kita. Itu antaranya sahabat-sahabat semua, bukannya berkaitan dengan rumah ada tiang, ada atap, atapnya saja yang kuat tapi tiangnya itu hanya ada 4 biji saja atau 6 biji, memang tidak kuat. Jadi mereka mau tahankan atap itu supaya tidak ditebuk seperti mana mereka menebuk kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Itu yang dilakukan. Ya memang hancur. Pandangan saya memang ini standard pendebat daripada MP Bacok, daripada Parti PAS ini bagi saya standardnya adalah debat tingkatan 1 dan dia memang tidak selayaknya ya untuk berdebat dengan YB Rafizi Ramli. Apa yang dibuat, sekali lagi saya ulang sahabat semua, saya ulang walaun-walauntik bahwa apa yang dibuatnya berkempen, berpolitik, menyerang secara pribadi dan juga menunggang agama. Itu pandangan saya, jangan cakap saya tidak. Setiap kita ada hak untuk memberikan pandangan. Jadi terima kasih sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan pandangan Anda di dalam ruangan komen ya berkaitan dengan debat semalam bersama YB Rafizi Ramli dan juga MP PAS daripada Bacok, wakil daripada Parti PAS. Adakah benar? Adakah Anda setuju seperti yang saya katakan bahwa standard MP Sahir ini hanya standard tingkatan 1? Mungkin kalau dia tidak layak berdebat dengan Rafizi, mungkin kita boleh cabar sekali lagi Sahir ini untuk berdebat dengan Iswardi Murni. Bro Iswardi, brother Iswardi, mungkin tapi mungkin juga tidak selayak itu ya, sebab kita tahu ya pendebat PAS ini hanya tahu membaca, kelas membaca itu yang dia buat. Terima kasih sahabat semua, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian sejarah para orang dan channel saya. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.